benar-benarnya. Yang Allah Ta'ala membayangkan kehidupan dunia ini adalah seperti mana air yang Allah turunkan daripada langit dan telah bercampur dengan tanah lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi ini. Itu Allah Ta'ala datangkan perumpamaan pada ayat 45. Manakala pada ayat 46, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang al-malu wal banun. Harta dan juga anak-anak itu menjadi zinatul hayatid dunya, menjadi perhiasan kepada kehidupan dunia. Baik. Kalau tuan-tuan perhatikan pada ayat 46, kita tak bincang detail pada kesempatan yang lalu. Tuan-tuan perhatikan pada ayat 46, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan kehidupan dunia itu, Allah Ta'ala menyebutkan harta dan anak-anak itu sebagai zinatul hayatid dunya. Pada ayat ini Allah mengatakan harta dan anak-anak sebagai perhiasan di dunia. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan harta dan anak-anak itu sebagai fitnah kepada kehidupan dunia. Apa beza tuan-tuan? Ada ayat Allah kata perhiasan dan ada ayat Allah Ta'ala sebut sebagai fitnah. Baik. Pada ayat ini apabila Allah menyebutkan sebagai zinah, perhiasan, itu menunjukkan kepada kita harta dan anak-anak ini adalah sesuatu yang disukai oleh manusia, sesuatu yang dicintai oleh manusia, namun dua-dua perkara ini adalah perkara yang tidak kekal. Dia adalah perkara yang bersifat sebagai sementara. Jangan kata di hari akhirat, tetapi juga termasuklah pada kehidupan kita di dunia. Termasuklah kehidupan kita di dunia, iaitu kehidupan dunia ini akan di kehidupan dunia ini harta dan anak-anak akan menjadi sebagai perhiasan yang sementara. Kerana apa? Harta yang kita kumpulkan hari ini sampai satu masa nanti kalau kita sakit, kita akan sanggup berhabis harta kita, yang penting adalah kesihatan. Dan anak-anak pun begitu juga. Hari ini anak-anak berdamping dengan kita. Nanti bila anak dah dewasa dan ada kehidupan mereka, mereka akan mula beransur-ansur meninggalkan kita. Dia adalah sebagai satu kenikmatan yang sementara yang Allah datangkan sebagai perhiasan kepada kita di kehidupan dunia ini. Dan apatah lagi di hari akhirat, mereka akan meninggalkan kita, yang mana kita akan bersendirian di hari akhirat, dan yang kekal adalah al-baqiyatus salihat. Kalau tengok pada ayat 46 tu Allah tekankan al-baqiyatus salihat. Yang kekal adalah kehidupan hari akhirat. Okey, yang kekal adalah kehidupan pada hari akhirat. Okey, baik. Yang kedua, yang kalau kita perhatikan dalam ayat yang lain, Allah bercerita berkaitan tentang anak dan harta ni sebagai zinah, iaitu sebagai fitnah. Itu merujuk kepada kehidupan dunia ini, anak dan harta itu adalah menjadi sebagai ujian kepada seseorang manusia. Itu bezanya tuan-tuan. Ada ayat Allah kata anak dan harta itu sebagai perhiasan, memberi maksud sementara. Dia hanya sebentar saja, keseronokan yang sebentar. Manakala kalau Allah Ta'ala menggunakan anak dan harta itu sebagai fitnah, itu bererti anak dan harta itu akan menjadi ujian kepada kita. Bahkan anak dan harta itu akan menjadi musuh kepada kita. Anak dan harta itu akan menjadi musuh kepada kita. Baik. Kalau tuan-tuan nak tengok, perhatikan pada surah At-Taghabun. Perhatikan pada surah At-Taghabun. Saya minta maaf tuan-tuan yang bersama dengan saya kalau di Zoom. Saya ada masalah dekat Zoom ni sebab saya tak nampak saya punya screen sharing saya tak nampak. Saya tak nampak di screen sharing saya punya sharing dia. Tapi kalau tuan-tuan perhatikan, tengok pada surah At-Taghabun, surah Taghabun, surah 64. Surah At-Taghabun, surah 64. Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke... Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-14. Buka tuan-tuan surah At-Taghabun, surah yang ke-64, ayat yang ke-14. Baca tak? Surah At-Taghabun, surah 64, ayat 14.
Sekarang ni tuan-tuan, kita bincang tentang surah Al-Kahfi ayat 46 bercerita tentang harta dan anak ni menjadi perhiasan kepada kehidupan dunia. Sekarang saya nak buat tuan-tuan comparison lah. Perbandingan. Kenapa ada ayat Allah mengatakan kehidupan dunia ni, adanya harta dan anak ni sebagai perhiasan, itu merujuk kepada perkara yang sebentar. Tapi ada ayat Allah mengatakan kehidupan dunia ni, anak-anak dan harta menjadi fitnah. Kalau Allah menggunakan perkataan fitnah, itu bererti dia menjadi ujian kepada manusia. Anak dan harta dan isteri akan menjadi ujian kepada manusia. Ujian kepada manusia. Dan bila Allah gunakan perkataan fitnah, itu ertinya ujian. Dan pada surah At-Taghabun yang tuan-tuan tengok pada paparan kita ni, dalam surah At-Taghabun, surah 64, ayat yang ke-14, Allah sebut anak dan harta ni dia bukan sekadar ujian, bahkan dia akan menjadi musuh kepada kita. Kenapa kata musuh, tuan-tuan? Perhatikan. Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Ayat ini merujuk kepada kita yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul dan yang beriman kepada yaumul qiyamah. Kata Allah, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu, wa auladikum, dan juga ada daripada antara anak-anak kamu. Aduwwan lakum fahdharuhum, mereka itu akan menjadi musuh kepada kamu. Allah menyebutkan aduwwan lakum. Anak-anak, isteri akan jadi musuh kepada kita, tuan-tuan. Aduwwan lakum. Kenapa anak-anak ini akan menjadi musuh kepada kita? Musuh di sini adalah merujuk kepada, iaitu mereka ni mampu melalaikan kita kepada tanggungjawab. Kata para ulama tafsir, tuan-tuan, ada dua sebab. Pertama, iaitu mereka akan menjadikan kita ni memutuskan silaturahim dengan saudara mara kita. Asbab kerana isteri dan anak-anak. Isteri tak suka adik-beradik kita. Isteri kita tak suka mak kita. Isteri kita tak suka anak tiri kita. Isteri kita tak suka macam-macam, tuan-tuan. Maka menyebabkan kita ni sanggup putuskan silaturahim. Sedangkan ini adalah tanggungjawab. Kan? Hubungan dengan manusia, hubungan dengan ibu bapa, hubungan dengan adik-beradik, hubungan dengan keseluruhan makhluk ni adalah tanggungjawab. Tapi kita putuskan silaturahim asbab kerana isteri kita tak suka, anak kita tak suka. Itulah yang dimaksudkan sebagai aduwwul lakum. Mereka itu akan jadi musuh kepada kamu, yang akan melalaikan kamu daripada melakukan tanggungjawab yang Allah perintahkan. Dan yang kedua, surah At-Taghabun tadi tu. Surah At-Taghabun, surah 64 ayat 14. Yang kedua, isteri dan anak-anak akan menjadi musuh kepada kita adalah kerana kita ni akan sanggup melakukan maksiat kerana isteri dan anak-anak. Berapa ramai manusia, tuan-tuan, meninggalkan kewajipan kerana apa? Kerana cintai anak dan isterinya. Anaknya nak mainan, anaknya nak itu, anaknya nak beli ini dan itu. Maka seorang suami ataupun seorang mukmin itu sanggup buat apa saja. Sebab apa? Kecintaan dia pada anak dan isteri itu melebihi. Sehingga dia sanggup melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Saya sanggup ambil rasuah, saya sanggup untuk gelapkan duit syarikat, saya sanggup menipu orang, saya sanggup menindas orang. Masa dia hidup bersendirian, dia tak buat pun benda-benda tu. Tapi kerana nak memenuhi keperluan-keperluan isteri dan anak-anaknya, menyebabkan seseorang itu sanggup melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah kerana ingin memenuhi tuntutan-tuntutan daripada anak-anak dan juga isterinya. Yang inilah yang Allah maksudkan sebagai aduwwul lakum. Jadi tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan. Dalam melayari kehidupan ni, Allah pesan kepada kita. Boleh jadi yang membawa kita bermaksiat kepada Allah adalah daripada orang yang hampir dengan kita. Khususnya adalah isteri kita, anak-anak kita dan juga harta-harta kita. Maka Allah memberikan peringatan. Kata Allah, fahdharuhum. Maka awaslah kamu.
fahdharuhum, awaslah kamu, beringatlah kamu supaya kamu jangan sampai lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini antaralah peringatan yang Allah Taala ingatkan kepada kita. Lalu Allah kata apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan kata Allah Taala, wa in ta'fu. Ni tuan-tuan, kita masih dalam surah Taghabun, surah 64 ayat 14. Allah kata, dan kalau kamu memaafkan mereka, wa tasfahu, dan kamu tidak marahkan mereka, wa taghfiru, dan kamu mengampunkan kesalahan mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah lah Tuhan yang Maha Mengasihani. Baik. Ayat ni tuan-tuan, para mufassir menyebutkan asbabun nuzul dia adalah berkaitan daripada kalangan sahabat Nabi. Mereka ini beriman kepada Allah dan Rasul, dan mereka ini ingin berhijrah bersama dengan Nabi SAW ke kota Madinah. Namun para isteri mereka dan juga kalangan anak-anak mereka tak mengizinkan, tak nak mereka ni berpisah. Jadi menyebabkan ada sebahagian kecil daripada sahabat Nabi ni tak berhijrah dengan Nabi SAW ke kota Madinah kerana tak sanggup berkorban untuk berpisah dengan isteri dan anak-anak. Jadinya tuan-tuan, selepas peristiwa Fathu Mekah, selepas mereka berhijrah, mereka dapat tawan semula kota Mekah, menjadi asbab tuan-tuan pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi ni mengadu kepada Nabi SAW, meminta maaf kepada Nabi. Mereka tak mengikuti Nabi berhijrah asbab kerana halangan daripada isteri dan anak-anak. Kerana itulah tuan-tuan, mereka marahkan kepada isteri dan anak-anak kerana mereka nampak inilah menjadi barrier lah, menjadi halangan mereka melakukan ketaatan pada Allah dan Rasul. Asbab kerana mereka marah tu, Allah turunkan ayat ini, Allah memaklumkan. Kalau kamu memaafkan mereka, kalau kamu mengampuni dosa-dosa mereka dan tidak memarahi mereka, maka sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, ayat ini cukup menjadi ingatan kepada kita, anak, harta dan isteri, tiga perkara ni menjadi perhiasan. Perhiasan di sini adalah merujuk kepada ia adalah perkara yang sementara. Anak, isteri dan harta juga adalah sebagai fitnah. Dia menjadi ujian kepada kita. Ujian di sini adalah menjauhkan kita dan melalaikan kita daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu tuan-tuan, para hukama menyebutkan manusia akan menjadi hamba kepada apa yang dia cintai. Kalau manusia itu mencintai hartanya, dia akan menjadi hamba kepada hartanya. Kalau manusia itu mencintai anak-anaknya, dia akan menjadi hamba kepada anak-anaknya. Kalau manusia itu mencintai isterinya, dia akan jadi hamba kepada isterinya. Kalau manusia itu mencintai dunianya, dia akan jadi hamba kepada dunianya. Jadinya tuan-tuan, Allah mengajar kita, iaitu manusia ini perlulah mencintai Allah, maka barulah kita akan menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya tuan-tuan, kita kembali pada surah Al-Kahfi balik, pada ayat yang ke-46. Macam mana kita nak menghadapi ujian dan fitnah ini, anak-anak, harta dan juga isteri, iaitu seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ketika mana Nabi mendoakan kepada seorang sahabat, iaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan anak kepada Ummu Sulaim, seorang wanita miskin daripada kalangan Ansar, orang Madinah. Saat Nabi berhijrah ke Madinah, tuan-tuan, rata-rata orang Ansar ni memberikan apa yang mereka miliki kepada sahabat Nabi dan memiliki apa yang mereka miliki kepada Nabi SAW. Ummu Sulaim, tuan-tuan, adalah orang miskin, tak memiliki apa-apa pun. Jadi dia mendatangi Nabi dan memberitahu kepada baginda Nabi SAW yang mana dia tak memiliki apa-apa, melainkan dia ada seorang anak dan anak ni diserahkan kepada Nabi. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam riwayat hadis, tuan-tuan, Ummu Sulaim ni, tuan-tuan, diserahkan Anas bin Malik ni kepada Nabi SAW. Dan Nabi ni duduk dengan Ummu Sulaim ni duduk dengan Nabi ni, minta maaf, Anas bin Malik ni dia duduk dengan Nabi SAW adalah selama 10 tahun. Sepanjang Nabi berada di kota Madinah. Kerana dia tidak ada harta, dia kata, "Ya Rasulullah, ni anak saya ni, harta saya ni.
Jadinya saya serahkan anak saya ni kepada Tuhan lah, Tuhan jagalah dia. Asbab daripada tu tuan-tuan, Nabi doakan kepada Anas bin Malik. Okay? Tuan-tuan boleh search doa Anas bin Malik daripada Google. Tuan-tuan boleh tengok antara yang dibacakan oleh Nabi SAW, Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi'li fid dari wa barik li fi ma a'taitani wa ahsin amali faghfirli. Ni doa yang dibacakan oleh Nabi kepada Anas bin Malik, dan doa ni masyhur. Dan doa ini juga menjadi tuntutan kepada kita untuk kita bacakan, sama ada untuk kita ataupun anak-anak kita. Cuma bagusnya tuan-tuan, doa ni tuan-tuan perhatikan apa yang Nabi minta. Pertama kata Nabi, Allahumma akthir mali wa waladi. Saya tukar domain dia tuan-tuan, kata ganti kepada akulah. Yang doa Nabi ni, kata Nabi, ya Allah, banyakkanlah harta Anas bin Malik dan banyakkanlah zuriat Anas bin Malik. Itu doa Nabi. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, lepas Nabi wafat, Anas bin Malik ni dia berhijrah ke Basrah dan dia menjadi orang yang kaya raya di kota Basrah berkat daripada doa Nabi inilah. Perhatikan tuan-tuan. Nabi kata, ya Allah, banyakkan hartanya dan zuriatnya. Harta dan zuriat ini adalah fitnah. Betul tak? Kan Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan? Harta dan zuriat ini adalah fitnah. Wa wasi'li fid dari. Nabi doakan supaya diluaskan rumah tangga Anas bin Malik ni, iaitu turunkan sakinah, mawaddah dan juga rahmah dalam keluarganya. Ini pun adalah fitnah. Tiga benda yang Nabi minta ni tuan-tuan, tiga-tiga ni adalah fitnah berkaitan tentang dunia. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, ada benda yang kita berhajat pada Allah berkaitan dengan dunia. Ya Allah, panjangkan saya usia. Ya Allah, berikanlah saya zuriat. Ya Allah, limpahkanlah saya harta benda dan semacam-macamnya tuan-tuan. Adakah ini salah? Tak salah. Tak salah. Cumanya, ingat, bila kita minta berkaitan dengan dunia, jangan lupa, iaitu ikat dengan perkataan yang Nabi kata apa? Wa barik li fi ma a'taitani. Ya Allah, kau berkatilah apa yang kau kurniakan kepada aku. Maksudnya apa tuan-tuan? Ini satu benda yang kita kena ambil, get the point kat sini tuan-tuan. Nabi minta harta, ini adalah fitnah. Nabi minta zuriat adalah fitnah. Nabi minta kehidupan keluarga ni fitnah. Tapi Nabi SAW ajarkan kepada kita, iaitu tiga-tiga benda ni tuan-tuan, jangan lupa minta keberkatan. Kalau minta anak, biar anak yang berkat. Kalau minta harta, biar harta yang berkat. Kalau minta usia, biar usia yang berberkat. Kerana apa tuan-tuan? Sebab ada orang makin kaya, makin sombong. Makin kaya, makin jahat tuan-tuan. Makin kaya, makin zalim. Ada orang makin tua, makin gatal. Makin tua, makin... kan? Makin tua. Sebab itu kita minta, biar usia yang bertambah, makin berkat. Harta bertambah, makin berkat. Anak yang bertambah, makin berkat. Ini antaralah satu solution yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bila mana kita meminta dalam hal-hal urusan dunia ini, mintalah biar adanya keberkatan dalam kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Lalu Allah Taala kata apa? Kalau harta dan anak-anak itu adalah perhiasan sementara, yang kekal kata Allah wal baqiyatus salihat, iaitu amal-amal soleh sahaja yang kekal. Dan amal soleh itu khairun inda rabbika thawaban wa khairum amla. Mereka itu adalah amal-amal soleh yang kekal di sisi Allah, bahkan lebih baik pahalanya dan lebih baik meletakkan harapan. Kita dah bincang tuan-tuan ayat ni. Al-baqiyatus salihat adalah merujuk kepada solat kita, solat fardu kita. Sebahagian para ulama menyebutkan dia merujuk kepada tasbih kita, dan sebahagian para sahabat menyebutkan dia merujuk kepada seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Inilah al-baqiyatus salihat. Anak tak kekal, harta tak kekal. Yang kekal adalah amal soleh kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita tuan-tuan, bila kita diusung ke liang lahat nanti, tiga benda yang akan mengikuti kita. Harta kita, anak-anak kita dan juga keluarga kita. Iaitu amal kita. Harta kita, keluarga kita dan juga amal kita. Tapi nanti sampai di liang lahat tuan-tuan, yang tinggal hanyalah amal. Harta dan keluarga akan pulang. Jadinya tuan-tuan, daripada dunia ni kita fikir sungguh-sungguh.
apa yang saya buat sekarang, adakah yang saya buat sekarang ini adalah amal yang saya bawa ataupun harta dan juga zuriat yang saya tinggalkan. Apa yang kita usahakan sekarang? Kat sinilah tuan-tuan kita dah boleh tentukan. Saya banyak beri tumpuan kepada amal yang akan kekal bersama saya di hari akhirat, ataupun apa yang saya fokus sekarang ni adalah harta dan juga ahli keluarga yang akan tinggalkan saya. Ini adalah satu renungan tuan-tuan kita bersama, dan itulah yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita di dalam surah ini, di dalam ayat ini. Okey? Baik, tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-47. Okay. Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-47, Allah menyebutkan wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Okey. Kata Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Taala wa yauma nusayyirul jibal. Dan pada hari itu tuan-tuan, kami akan menjalankan gunung ganang. Allah menggunakan perkataan nusayyiru. Kami akan menjalankan gunung ganang. Apa maksud nusayyiru dekat sini tuan-tuan? Nusayyiru di sini adalah memberi gambaran suasana kiamat. Okay? Surah Al-Kahfi ayat 47. Allah kata nusayyiru wa yauma nusayyiru jibal. Bila berlakunya kiamat, gunung ganang ni akan dijalankan oleh Allah. Apa maksud berjalan dekat sini? Nusayyiru artinya kami akan mengganjak, menjadikan gunung ganang ni berjalan tuan-tuan. Para ulama tafsir kata apa? Pertama, nusayyiru tu artinya berganjak, ataupun berjalan, ataupun hilang, ataupun hancur. Artinya goncangan itu adalah goncangan yang maha dahsyat. Goncangan itu adalah goncangan yang maha dahsyat. Itu yang dimasukkan sebagai nusayyirul jibal. Berapa skala richter gegaran, goncangan ketika hari kiamat ni tuan-tuan, Allah tak sebut berapa kuat goncangan dia, getaran dia. Tapi Allah membayangkan dia punya goncangan dia itu adalah sekuat sampai gunung-gunung ni berjalan. Sampai gunung-gunung ni berjalan. Bayangkan berapa skala richter yang pernah berlaku pada hari ini tuan-tuan, yang mana gunung berlakunya gempa bumi sampai gunung pecah. Tak ada lagi tuan-tuan, tak ada lagi. Paling kuat pun gegaran sampai 9 skala richter, gunung tak pecah lagi, masih lagi kekal. Tapi hari kiamat Allah sebut antara makhluk yang paling kukuh yang akan jadi pasak kepada bumi ni, dia akan bergegar dan dia akan hancur. Itu memberi bayangan dahsyatnya hari kiamat. Okey, dahsyatnya hari kiamat. Bila Allah Taala hancurkan alam ni, kalau tuan-tuan tengok wa yauma nusayyiru jibal, itu sebagai satu gambaran berlaku kiamat. Lalu Allah kata apa? Wa taral arda barizatan. Barizatan. Itu merujuk kepada hari yaumul mahsyar. Okey, tuan-tuan ingat Saya ulang lagi sekali tuan-tuan Perkataan wa yauma nusayyirul jibal, hari yang kamu akan tengok kami jalankan gunung tu, itu memberi gambaran suasana kiamat. Goncangan, gegaran, kehancuran, itu dia punya gambaran dia. Manakala perkataan wa taral arda barizatan, itu adalah merujuk kepada hari yaumul mahsyar. Sebab apa? Para ulama tafsir kata, dan kamu akan melihat al-arda, bumi itu barizatan. Barizatan. Bumi itu akan mendatar. Barizatan. Bumi itu akan mendatar. Sebahagian para ulama tafsir tuan-tuan, antaranya Qatadah kata apa? Iaitu tidak ada satu pun batu dan tidak ada satu pun hutan yang tinggal. Tidak ada bangunan, tidak ada pokok-pokok yang tinggal. Maksudnya semuanya itu akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diratakan, tidak ada yang kekal. Okey? Jap. Okey. Tidak ada satu pun yang kekal, semuanya akan hancur. Semuanya akan dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila berlakunya mahsyar ni tuan-tuan, okey. Sebahagian para ulama tafsir tuan-tuan, dan para ulama menyebutkan berlakunya kiamat ni
dan tempat berlakunya mahsyar ni tuan-tuan ada dua pandangan. Mahsyar ni ada dua pandangan. Sebahagian para ulama menyebutkan mahsyar ini dia berlaku di atas muka bumi ni. Okey. Mahsyar ini berlaku di atas muka bumi dan Allah Taala sebut dalam surah Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi ni akan diratakan dan dia patuh kepada Allah Taala. Okay, Allah Taala sendiri sebut bila berlaku kiamat bumi ni diratakan. Jurang-jurang lautan, sungai-sungai yang ke bawah ni semuanya ditinggikan. Gunung-gunung yang tinggi ni semuanya diratakan. Maksudnya bumi ni akan dilebarkan tuan-tuan. Dia akan ditarik macam disiat lah tuan-tuan. Jadinya ada sebagian ulama berpegang mahsyar ini berlakunya di dunia. Sebagian ulama memegang iaitu mahsyar itu berlakunya di satu tempat yang lain. Okey, ini pandangan para ulama lah. Cuma yang kita boleh faham dekat sini bila Allah kata wal ard wa taral arda barizatan, bumi itu kamu akan tengok mendatar. Itu memberi mesej kepada hari yaumul mahsyar, hari perhitungan. Dan kata Allah Taala, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan waktu itu wa hasyarnahum, kami akan kumpulkan seluruh mereka. Tuan-tuan perhatikan dekat situ Allah menggunakan perkataan wa hasyarnahum, hasyara. Hasyara. Hasyara artinya kumpul, himpun. Okay. Bezanya perkataan hasyara ni, himpun dekat sini, dia berbeza dengan perkataan jamaah. Okey. Kalau perkataan jamaah kita sebut himpun. Kalau hasyara pun kita sebut sebagai himpun. Sama je. Tapi bezanya tuan-tuan, jamaah ni adalah himpun dengan sukarela. Jamaah ni himpun dengan sukarela. Sebab itu kita kata solat jamaah. Sebab kita pergi solat jamaah tu dengan sukarela. Tapi kalau hasyara, dia himpun dengan paksaan. Sebab itu daripada hasyara ni tuan-tuan, kita sebut sebagai mahsyar. Iaitu tempat berhimpun. Okay? Yaumul mahsyar. Ini adalah sebagai tempat berhimpun. Tapi himpun dekat sini tuan-tuan adalah dalam keadaan paksaan. Dalam keadaan paksaan. Kita berhimpun secara paksa. Kenapa paksa tuan-tuan? Sebab tak ada manusia yang nak pergi bertemu dengan Allah untuk dinilai amal-amalnya. Tak ada orang yang akan suka tuan-tuan untuk dihisap amal-amal yang mereka lakukan. Tak ada. Semuanya akan berada dalam ketakutan dan semuanya akan berada dalam keadaan susah hati. Sebab apa? Amal-amal yang pernah dilakukan daripada sekecil perkara sampailah sebesar perkara, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah kata wa yauma nusayyirul jibal, itu merujuk pada suasana kiamat. Wa taral arda barizatan, itu merujuk kepada hari kita berada di yaumul mahsyar. Wa hasyarnahum, kata Allah, dan kami kumpulkan mereka. Falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Maksudnya apa? Tidak ada orang yang terkecuali. Semuanya akan dihisap di hari akhirat. Semuanya tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, semua yang menonton, anak-anak kita, semuanya akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang terkecuali. Okay? Dan inilah hari yang kita akan tempuh. Inilah sebenar-benar hari yang kita akan hadapi di hari kiamat. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah menggunakan perkataan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Perkataan ni tuan-tuan, Allah kata apa? Tak ada seorang pun yang akan terkecuali. Semuanya akan dihimpun, semuanya akan dibicarakan. Di sini Allah menunjukkan kekuasaan dia.
Kenapa? Kalau kita baca dalam surah Al-Mulk, saya ingat lagi tuan-tuan, saya sebut dalam majlis yang sama ni. Allah kata, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Salah satu daripada kuasa Allah, iaitu Allah jadikan bumi ini tunduk kepada manusia. Kan? Alam ni tunduk kepada manusia. Kita boleh buat apa yang kita suka. Lalu Allah kata apa? Famshu fi manakibiha. Dan Allah kata, berjalanlah wahai manusia ke mana-mana pelusuk yang kamu nak. Pergilah mana-mana. Kamu nak naik atas gunung, kamu nak masuk dalam lautan, kamu nak merentas benua, kamu nak tinggallah di mana-mana. Silakan. Semuanya Allah Ta'ala berikan kemudahan, akses. Sebab itu Allah menggunakan perkataan fi manakibiha. Manakib tu artinya bahu, tuan-tuan. Bahu ni fungsi dia di antara kita punya shoulder ni dengan kita punya arm ni, tuan-tuan, dia bersambung. Jadi semua benda ni ada akses. Boleh akses. Tuan-tuan nak masuk lautan, Allah mudahkan, beri ilmu. Kita ada kapal selam, kita ada macam-macam teknologi, tuan-tuan boleh masuk. Tuan-tuan nak ke angkasa, Allah berikan kita ilmu. Kita ada teknologi, kita boleh pergi sampai ke ISS. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kita ilmu, kita cipta kapal terbang, kita cipta kapal laut, kita boleh pergi mana-mana benua, silakan. Allah berikan kita ilmu, kita boleh cipta pakaian yang tebal, tuan-tuan boleh duduk di kawasan yang suhu sejuk yang melampau. Macam-macam, Allah mudahkan. Kalau Allah kata apa? Famshu fi manakibah. Kamu pergilah mana-mana, kami mudahkan. Wa kulu min rizqi. Dan Allah jamin rezeki di setiap tempat yang kita pergi. Semua tempat yang kamu pergi, kamu ada rezeki. Kamu boleh makan, kamu boleh survive, kamu boleh hidup. Kerana apa? Ada Tuhan di situ yang akan sentiasa memudahkan kamu. Wa ilaihin nusyur, kata Allah dalam surah Al-Mulk. Dan kepada Allah lah kamu akan dibangkitkan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Allah suruh kita berfikir. Mungkin manusia akan tanya, macam mana Allah nak hidupkan manusia seluruh daripada zaman Adam sampailah ke zaman hari kiamat nanti? Semua manusia Allah himpunkan di satu daerah namanya mahsyar. Macam mana Allah mampu buat? Allah tak jawab, tuan-tuan. Allah suruh kita berfikir. Macam mana kamu tengok aku mampu menyebarluaskan manusia bertebaran di seluruh pelosok dunia? Ada yang masuk dalam lautan, ada yang naik ke kapal angkasa, ada yang duduk di atas lautan, ada yang pergi ke sekian-sekian benua, ceruk-ceruk bumi, semua mampu dan aku bagi makanan pada mereka. Kenapa tidak kamu tak meyakini? Akulah Tuhan yang boleh menyebarluaskan kamu, akulah Tuhan yang akan menghimpunkan kamu. Okey? Sebab itu Allah sebut wa hasyarnahum. Kami akan himpunkan mereka. Di sini memberi gambaran Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah boleh jadikan kita beranak penak, bertebaran di atas muka bumi. Allah lah juga Tuhan yang berkuasa yang boleh mengumpulkan kita di satu tempat di yaumul mahsyar nanti. Okey? Baik. Kemudian, tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan wa'uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Yang ini adalah bicara berkaitan tentang manusia akan berada di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah ingatkan kita, tuan-tuan. Orang mukmin ni dia kena sedar kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di hari akhirat. Sebab itu pada ayat 45 sebelum ni Allah cerita tentang kehidupan dunia ni. Dia adalah kehidupan yang sementara dan kamu akan menghadapi kematian. Sebenar-benar kehidupan adalah hari yang kamu akan tempuh. Kamu akan mati pada yaumul qiyamah. Kamu akan dibangkitkan dan kamu akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tahu tak? Bila Allah Ta'ala sebut wa'uridu ala rabbika saffan, para ulama tafsir kata apa? Manusia ini akan dibawa ke hadapan Allah dalam keadaan saffan, dalam satu barisan. Sebahagian para ulama tafsir kata apa? Dalam keadaan berbaris-baris. Berlapis-lapis barisan dia untuk menghadap kepada Allah. Perhatikan perkataan uridu. Uridu. Iaitu dia akan dibawa. Di terjemahan sini dibawa, tuan-tuan. Menghadap. Uridu ni sebenarnya dia bererti dipamerkan. Dipamerkan. Itu uridu. Sebab itu kita sebut kalau dalam istilah Arab, tuan-tuan, kalau kita sebut ada satu pesta buku, pameran buku, kita akan sebut ma'rad. Ma'rad. Ini tempat pameran lah. Ma'rad. Jadinya perkataan uridu, arada ni, iaitu manusia ni akan dipamerkan. Akan dibawa berhadapan dengan Allah Ta'ala
kemudian akan disemak amal-amal yang telah mereka lakukan secara bersaf-saf ni. Satu baris ke satu baris, satu baris ke satu baris. Lalu Allah kata apa tuan-tuan? Ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu sekarang telah datang kepada kami berseorangan, bersendirian. Sebagaimana kami telah jadikan kamu pada permulaan. Mungkin ada manusia akan rasa ragu-ragu. Dia akan rasa satu curiga tuan-tuan. Macam mana Allah nak hidupkan saya? Macam mana Allah nak hidupkan saya dan macam mana Allah nak hisap saya? Sedangkan saya dah jadi tulang belulang dah. Saya mati, saya dah hancur dah. Jadi Allah datangkan satu logik. Kata Allah Ta'ala, kami akan bawa kamu bertemu dengan kami seperti mana kami telah jadikan kamu pada peringkat awal. Dan inilah jawapan yang pernah disebutkan oleh Nabi ketika mana Abu Jahal pernah mengata-ngata pada Nabi SAW, man khalaqal, apa kata Abu Jahal dalam satu firman Allah Taala, Abu Jahal kata apa? Dia ambil satu abu mayat ni tuan-tuan, lalu ditiup di hadapan Nabi SAW. Dia tanya, siapa yang akan hidupkan tulang-tulang yang telah menjadi romim ni, tulang-tulang yang telah hancur ni? Lalu Allah pesan kepada Nabi, kul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah, kata Allah. Kata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, yang akan hidupkan tulang-tulang yang telah hancur itu adalah Tuhan yang pernah ciptakan kamu pada kejadian yang pertama. Kamu daripada tak ada kepada ada, dialah Tuhan yang ciptakan kamu, maka dialah juga Tuhan yang ciptakan kamu pada kesempatan kali kedua, iaitu pada hari kebangkitan. Kenapa Allah Ta'ala sebut macam ni tuan-tuan? Ini tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yasin. Adalah kerana, saya pernah sebut dahulu tuan-tuan, sebab ia adalah jawapan yang paling logik. Nak cipta kejadian yang pertama, ataupun penciptaan yang pertama, ia adalah perkara yang mustahil. Dia adalah perkara yang paling sukar. Kita nak cipta telefon bimbit, kita nak cipta komputer tuan-tuan. Dia adalah benda yang sukar. Sebab apa? Kita tidak ada rujukan. Nak cipta satu benda tu sukar. Tapi selepas penciptaan telefon bimbit, nak cipta telefon bimbit yang kedua, ketiga dan seterusnya, dia paling mudah. Sebab apa? Kita dah ada blueprint. Kita boleh tiru, copy and paste tuan-tuan. Cuma kita inovasikan. Jadi Allah jawab dengan jawapan yang logik. Kalau aku boleh ciptakan kamu pada peringkat awal, daripada tak ada kepada ada, pun aku mampu ciptakan. Untuk cipta kali kedua pada hari kebangkitan, ia bukan perkara yang sukar. Dia bukan perkara yang susah. Dan itulah yang Allah Ta'ala sebut, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu akan datang kepada kami sebagaimana kami jadikan kamu pada peringkat permulaan dahulu. Para ulama tafsir tuan-tuan mengatakan kalimah ini adalah ucapan Allah sebagai satu sindiran, sebagai satu kutukan keras kepada manusia yang tidak percaya adanya hari akhirat. Ramai manusia tuan-tuan dia kata, saya tak percayalah berlakunya kiamat. Saya tak percaya adanya hari kebangkitan. Saya tak percayalah ada sekian-sekian perkara. Allah kata tidak. Benda ni semuanya akan terjadi. Dan Allah Ta'ala sebut dalam keadaan Allah menyindir manusia-manusia yang tidak mempercayai adanya hari kiamat. Okay? Jadi Allah Ta'ala sebut dengan mendatangkan logik. Kami yang ciptakan kamu pada peringkat awal dan kamilah yang akan hidupkan kamu pada kali yang kedua di yaumul mahsyar. Antara tuan-tuan boleh tengok Allah Ta'ala sebut apa? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Bila manusia ni tuan-tuan dibangkitkan daripada kubur dia, Allah kata apa? Qalu, seluruh penghuni kubur ni keluar daripada kubur, dia kata apa? Ya wailana, celakalah kami, celakalah kami. Masing-masing merasakan kecelakaan dan kebinasaan. Sebab apa? Waktu itu amal-amal akan dibongkarkan. Tak ada manusia suka untuk dinilai perbuatan mereka tuan-tuan. Jadi dia kata binasalah kami, celakalah kami. Man ba'athana min marqadina. Siapa pula yang bangkitkan kami daripada tempat tidur ni? Siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur ni, iaitu daripada kematian ni? Lalu Allah kata apa? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut
pada perkataan itu di yaumul akhirah nanti. Okey. Kemudian Allah kata apa tuan-tuan? Bal za'amtum, bahkan kamu menyangka, allan naj'ala lakum mau'ida, bahawa kami tidak akan menjadikan kamu, iaitu bahawa kami tidak akan jadikan dengan kamu satu perjanjian. Seolah-olahnya kami ni tidak akan mengotakan janji. Seolah-olahnya Allah sindir manusia-manusia yang tak percaya pada hari kiamat. Seolah-olahnya kami ni tak akan hidupkan kamu. Seolah-olahnya kami ni tidak akan mengotakan janji-janji kami. Jadi pada waktu itu tuan-tuan adalah hari-hari yang sebenar. Manusia akan lihat, Allah akan menghitung amal-amal yang kita lakukan. Tapi saat ni tuan-tuan, ini adalah penyesalan yang tidak berguna lagi lah. Sebab kita tak boleh buat apa-apa. Dan kita tak boleh melakukan apa-apa amal pun. Melainkan kita menantikan amal-amal kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Okey, ayat-ayat ni tuan-tuan adalah ayat-ayat yang akan berlaku di hari kiamat. Dan ayat-ayat ini adalah sebagai peringatan kepada kita di dunia. Kita akan tempuh hari-hari ni tuan-tuan. Kita akan tempuh. Dan hari ini kita tahu kerana adanya ilmu. Tapi akan datang, kita akan tahu tuan-tuan, setelah Allah Subhanahu Wa Taala saksikan depan mata kita, perkara-perkara ini telah menjadi realiti. Jadinya tuan-tuan, hari ini kita berdoalah kepada Allah, berharap kepada Allah, supaya ayat-ayat ini betul-betul menyerap di dalam sanubari kita, dalam hati kita. Dan kita benar-benar yakin dengan kesempatan yang Allah Ta'ala akan pertemukan kita pada hari kiamat. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan saya semak jap. Okey. Tuan-tuan buka surah Al-Haqqah. Okay, cuba tuan-tuan buka surah Al-Haqqah. Jap. Tengok surah yang ke-69, surah Al-Haqqah. Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-18. Okay. Surah Al-Haqqah, surah 69, ayat yang ke-18. Okey, tuan-tuan perhatikan Allah kata apa? Yauma izin, pada hari kiamat nanti, tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kamu akan dihadapkan di hadapan Allah, la takhfa, tidak ada sesuatu yang akan disembunyikan, minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun keadaan yang akan disembunyikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya akan terzahir dan semuanya akan dibongkarkan. Lalu Allah kata apa tuan-tuan? Fa amman utiya kitabahu. Ada manusia di hari akhirat nanti akan diberikan kitab amalannya biyaminih, dengan tangan kanannya. Fayaqulu, maka dia akan kata apa? Ha umqra'u kitabiyah. Maka dia kata, ambillah, bacalah kitabku ini. Okay? Ambillah dan bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Allah kata apa? Inni dhanantu. Sesungguhnya aku ini telah yakin. Anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Tuan-tuan nampak tak? Ini ciri penghuni syurga. Dia akan dapat buku catatan daripada tangan kanan dia tuan-tuan, lalu diperintahkan agar dibuka dan baca buku catatan dia. Dan masa dia pegang buku catatan dia, Allah kata apa? Manusia ni akan berdialog. Ini dialog yang realiti tuan-tuan. Ini dialog yang sebenar. Allah rakamkan. Tuan-tuan akan tengok penghuni-penghuni syurga, dia dapat buku catatan amal dia, lalu dia akan sebut dialog ni. Inni zanantu. Aku benar-benar yakin dah. Anni mulaqin hisabiyah. Yang mana aku ni akan benar-benar menemui hari hisab yang dijanjikan pada hari ini. Maksudnya dekat dunia tuan-tuan, dia dah diyakini dengan iman dia dan ilmu dia, dia meyakini yang mana dia akan bertemu dengan hari hisab.
Jadi bila Allah serahkan buku catatan, dia kata apa? Aku yakin dengan hari ini. Sebab itu aku memperelokkan amal-amal aku. Aku jaga amal-amal aku. Sebab hari ini adalah hari yang paling digeruni. Sebab kat situ tuan-tuan adalah menunjukkan ciri kepada penghuni syurga. Keyakinan dia di dunia kepada hari kiamat, hari hisab tu menjadikan dia akan rasa puas. Hari ini adalah hari yang telah menjadi realiti. Aku dah betul-betul beramal, aku dah betul-betul yakin dengan hari pertemuan ini, maka aku perelokkan amal aku. Maka Allah kata apa? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang macam ni adalah orang yang akan hidup dalam keadaan Allah redha. Dia akan menjadi penghuni syurga. Fi jannatin 'aliyah. Maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Maka buah-buahan akan didekatkan kepadanya. Buah-buahan ni akan terjuntai padanya tuan-tuan. Dia bukan sekadar memberi maksud buah-buahan tu akan menghampiri dia, tetapi menunjukkan semua nikmat akan mendatangi dia. Semua nikmat mendatanginya. Sebutlah apa yang kamu inginkan. Ini nikmat syurga. Sebutlah ayat apa yang kamu inginkan, semuanya akan datang kepada kamu. Kita kaya dekat dunia ni tuan-tuan, saya nak makan durian lah. Kaya mana pun kita kena pergi keluar, start kereta, cari kedai, nak beli durian tuan-tuan. Itu kita. Kalau kita kaya sekalipun, ada pekerja tuan-tuan, kita tetap kena tunggu. Bilalah saya punya orang gaji ni nak beli durian untuk saya. Kita tunggu tuan-tuan. Tak sejam, 2 jam. Tunggu. Sampai dia balik, dikopek baru dimakan. Tapi nikmat dalam syurga kata Allah, kutufuha daniyah. Buah-buahan ni akan didekatkan. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya gunakan perkataan daniyah. Ataupun namanya dana tuan-tuan. Iaitu tempat yang paling bawah. Dia tempat yang paling hampirlah kepada penghuni-penghuni syurga. Buah-buahan tu akan terjuntai. Dia bukan sekadar merujuk pada buah-buahan, tetapi merujuk kepada seluruh nikmat yang ada dalam syurga ni, semuanya disegerakan dan semuanya dihampirkan kepada penghuni-penghuni syurga Allah. Dan kata Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni syurga, makan dan minumlah dengan sedap, dengan enak, disebabkan amal-amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari di dunia dahulu. Hari ini adalah hari realiti. Kamu makanlah, kamu nikmatilah minuman-minuman yang lazat ini sebab amal-amal yang kamu lakukan pada hari dahulu. Itu yang Allah Ta'ala highlightkan cerita tentang penghuni syurga. Sebab apa? Sebab yakinnya hari pertemuan. Jadinya tuan-tuan, kita di dunia ni, kalau kita nak menjadi orang yang dapat buku catatan daripada tangan kanan, yakinilah dengan hari hisab. Yakinilah dengan hari hisab. Yang mana ini adalah hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bermula daripada ayat 25 tuan-tuan, Allah Ta'ala bicara tentang orang yang dapat buku catatan daripada tangan kiri. Okay, Allah kata apa tuan-tuan? Wa amman. Surah Al-Haqqah tadi tu. Surah Al-Haqqah surah 69 ayat 25 tu. Saya nak tunjukkan tuan-tuan perbezaan dia. Orang yang penghuni syurga ni, dia yakin dengan hari pertemuan. Sebab itu bila dia dapat catatan, dia kata apa? Aku benar-benar yakin dengan hari pertemuan ni. Aku tak ragu-ragu dengan hari pertemuan. Sebab itu aku persiapkan amalku. Dan dia puas hati dengan apa yang dia lakukan. Manakala orang yang dapat buku catatan tangan kiri, ayat 25 surah Al-Haqqah tu, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab daripada sebelah kirinya tuan-tuan, fayaqulu, maka dia kata pada Allah, ya laitani lam uta kitabiyah, dia kata. Ya laitani, alangkah baiknya lah kalau kitab ini tak diberikan kepada aku. Jangan bagi pun tak apalah. Jangan bagi pun tak apa. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa-apa hisab terhadap diriku. Orang yang masuk syurga tuan-tuan kerana dia yakin dekat dunia adanya hari pertemuan, adanya hisab. Penghuni neraka pula, Allah kata apa? Dia ni kata, saya ni tak tahu apa-apa pun tentang hari kiamat. Saya tak tahu pun tentang hari pembalasan. Ya, ini adalah satu penyesalan yang tidak berguna tuan-tuan. Jadinya tuan-tuan, di dunia ni lah kita kena suburkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah dan kepada hari kebangkitan. Allah dah bagi kita clue dah. Jadi penghuni syurga macam ni sifat dia, iaitu dia yakin dengan hari pertemuan, maka dia akan siapkan bekal-bekal dia. Dia tak sekadar cakap saya yakin ada kiamat, saya yakin ada kiamat. Tidak. Dia meyakini adanya kiamat melalui amal dia.
Dia menjaga tutur kata dia sebab dia tahu apa yang saya cakap akan dihisap. Apa yang saya dengar akan dihisap. Apa yang saya lihat akan dihisap. Dia yakin, tuan-tuan. Okey? Manakala penghuni neraka yang kata saya tak tahu. Sebab dia tak pernah fikir pun apa yang dia cakap akan dihisap, apa yang dia buat akan dihisap, apa tindak tanduknya akan dihisap. Jadi Allah ingatkan itu adalah gambaran bagi penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dan tuan-tuan boleh tengok ayat-ayat selepas itu, kata Allah Taala, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Sekiranya kematian itu yang menyelesaikan segala sesuatu, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepada aku. Nampak tuan-tuan? Allah highlight perkataan harta dekat situ. Sebab pada surah Al-Kahfi kita bincang tentang fitnah harta ni yang manusia rasa harta inilah yang kekalkannya, harta inilah yang memberikan kenikmatan kepadanya, harta inilah segala-galanya dalam kehidupan. Allah kata penghuni neraka dapat buku amalan, dia kata harta tak jadi manfaat. Kita kalau dekat dunia ni tuan-tuan nak belajar sesuatu, kalau boleh kita nak dengar pengalaman orang dahulu kan, supaya kita tak mengulangi kesilapan-kesilapan yang pernah dia lakukan. Jadi ayat ini sebagai pengajaran dan ayat ini sebagai teladan supaya kita tak nak tempuh dan duduk di tempat itu. Maka Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, jangan kita mengulangi kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey? Disebut sendiri tuan-tuan, ma aghna anni maliyah. Harta-harta kami ni tidak akan menjadi manfaat kepada kami di hari akhirat. Okey? Jangan sebab harta tuan-tuan kita sanggup makan rasuah, kerana harta kita sanggup buat segala-galanya tuan-tuan. Ketahuilah harta ini adalah sementara saja. Dia adalah kenikmatan yang tidak kekal. Bahkan dia akan menjadi kebinasaan dan kesusahan kepada kita di yaumul mahsyar. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali pada ayat yang ke-49. Okay, kembali pada ayat 49. Pada surah Al-Kahfi, surah 18, ayat 49. Allah menyebutkan tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab, dan dibentangkan, diletakkan kitab ni, dibentangkan kitab ni tuan-tuan. Fataral mujrimina mushfiqin. Dan fataral mujrimin, dan kamu akan melihat al-mujrimin. Okey, al-mujrimin ni kalau tuan-tuan tengok adalah orang yang melakukan dosa. Sepatutnya perkataan al-mujrimin ni tuan-tuan adalah orang yang melakukan jenayah. Al-mujrimin ni orang yang melakukan jenayah. Okey. Perkataan mujrimin ni tuan-tuan dia merujuk kepada orang-orang musyrikin lah. Sebab jenayah yang paling besar adalah syirik kepada Allah Taala. Okey. Tapi kebanyakan kita akan terjemahkan al-mujrimin ni sebagai berdosa. Jadi Allah kata apa? Wa wudi'al kitab. Apabila kitab ni diletakkan, dibentangkan. Fataral mujrimin. Kamu akan tengok orang-orang yang melakukan dosa, jenayah-jenayah ni, musyrik ni. Mushfiqin. Mereka ni dalam keadaan ketakutan. Okey, mushfiqin. Mereka akan dalam ketakutan. Mimma fihi. Wa yaqulun. Dan mereka akan kata apa? Bila dia tengok buku amal-amal yang diletakkan tuan-tuan, sebab dia tak percaya adanya hari hisab. Semua yang dikatakan dan diingatkan di dunia dulu, semua dia nafikan. Jadi bila benda tu berlaku secara realiti, kita boleh bayangkan ketakutan dan gementarnya dia. Lalu dia kata apa? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Dia kata apa? Binasalah kami, celakalah kami. Saya ulangi sekali tuan-tuan. Perkataan ya wailatana ni, celaka ni ataupun binasa ni, sebab manusia tak nak tempuh hari yang Allah akan hitung amal-amal dia. Okay? Dia tengok, dia dah boleh bayangkan. Sebab semua manusia, dia akan mengetahui setiap amal yang dia lakukan. Ma taqaddama wa akhar. Ma taqaddama wa ta'akhar. Kita pernah bincang dulu kan tuan-tuan.
Kita bangkit je daripada kubur, kita akan diberikan memori yang sangat kuat. Tuan-tuan akan ingat apa amal yang pernah kita buat. Semuanya kita akan ingat. Dan itu yang menambahkan ketakutan dan kerisauan kita. Semua yang kita ingat. Jadi sebab itu dia takut dan dia kata, ya wailatana, celakalah kami, binasalah kami dengan amal-amal yang kami lakukan. Lalu dia tanya, ma li hadzal kitab. Kitab apa ni? Kitab apa ni? Soalan-soalannya tuan-tuan macam dia tak nak bertanggungjawab. Saya tak tahu. Ini bukan kitab saya. Tapi waktu itu adalah terlambat tuan-tuan. Lalu Allah kata apa? La yughaddiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadir. Tidak ada yang ditinggalkan. Saghiratan wala kabiratan. Sama ada catatan yang kecil ataupun catatan yang besar. Illa ahsaha. Semuanya Allah hitung. Semuanya Allah akan hitung. Sama ada kecil ataupun besar, semuanya Allah akan hitung. Okey. Tuan-tuan perhatikan, kenapa Allah awali dengan perkataan saghirah, baru Allah sebut kabirah. Perhatikan tuan-tuan, kenapa Allah sebut saghirah wala kabirah? Tidak ada yang ditinggalkan, yang kecil dan tidak yang besar. Allah sebut yang kecil dan besar tuan-tuan sebab secara logiknya manusia sangka amal-amal yang dia zahirkan dan amal-amal besar sahaja yang tercatat. Macam kita lah mahkamah dekat dunia ni tuan-tuan, banyak dosa kita buat tapi yang dibicarakan adalah isu-isu besar. Jenayah-jenayah besar tuan-tuan yang kita buat baru dibicarakan. Kalau jenayah yang kecil-kecil menipu tu kita tak bicarakan. Tak bicara. Jenayah-jenayah yang besar. Tapi di hari akhirat tak. Allah menafikan tuan-tuan. Semua tercatat, la yughadir, tak ada yang tinggal. Daripada amal yang paling kecil sampai amal yang paling besar. Dan itu yang menambahkan ketakutan. Sebab semua tercatat, illa ahsaha. Allah kata, semuanya dihitung, tak ada yang tertinggal. Saya baca di baru ni tuan-tuan, satu catatan. Dia kata apa macam ni? Selalunya kalau kita tengok, orang makan rasuah ni dia kena penjara kan. Kita tengok TV kan, tengok berita. Kita kata, oh syok lah dia. Mentang-mentang ada jawatan, makan rasuah. Sedap lah dia kan. Puas hati lah dia makan rasuah juta-juta. Mata kita di dunia tuan-tuan, kita tengok dia ni seronok makan harta manusia berjuta-juta, hidup senang lenang. Tapi hakikatnya tuan-tuan, kalau kita betul-betul faham, orang ni sebenarnya lebih derita daripada kita. Sebab hidup dia walaupun makan juta-juta, tapi dia turun naik mahkamah ni berapa kali tuan-tuan? Susah sebenarnya. Rasa takut, rasa bimbang, harta berhabis, malu dapat, aib dapat. Sebab apa? Turun naik mahkamah. Kerana nak bincang tentang satu jenayah yang dia buat. Semua dibongkarkan. Aib semua diceritakan tuan-tuan. Kita pula yang rasa susah hati ni kerana duit tak cukup. Tapi sebenarnya kita yang lebih nikmat. Sebab kita masih lagi mampu duduk. Masih lagi bernafas, masih lagi tenteram. Kesalahan-kesalahan kita, keaiban kita ditutup. Dan kita boleh tengok pula dekat TV, orang lain duduk masuk mahkamah. Kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Walaupun kita hanya disempitkan sedikit rezeki, tapi sebenarnya kalau difikirkan, kita lebih nikmat. Sebab hidup kita lebih tenteram. Saya hanya tak dapat makannya. Tapi saya boleh duduk, boleh berehat, saya boleh buat, saya boleh pergi mana-mana. Orang yang kita tengok makan juta-juta ni tuan-tuan, ambil rasuah dan sebagainya, nampak macam kaya tapi hakikatnya dia susah. Hati susah, fikiran jadi kusut, turun naik mahkamah, aib dibuka, kesalahan dibuka, keluarga malu, isteri malu, semua benda terpalit tuan-tuan. Itu baru mahkamah dunia. Bayangkan kalau mahkamah di hari akhirat, Allah akan hitung semua catatan-catatan amal kita. Semuanya Allah akan bongkarkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Daripada kecil-kecil sampai besar-besar, semuanya Allah akan bongkarkan. Dan kata Allah, okey, minta maaf tuan-tuan. Sebelum tu, ada satu hadis tuan-tuan yang diriwayatkan daripada riwayat At-Tabrani. Okey. Hadis ini iaitu diriwayatkan daripada Sa'id bin Junadah. Nabi SAW berhenti selepas perang Hunain. Ya, ada satu kisah ni dia berlaku selepas perang Hunain. Perang Hunain ni tuan-tuan dia adalah perang 19 hari selepas Fatu Mekah. Kalau tuan-tuan baca dalam perang Hunain ni, round pertama Nabi kalah. Round kedua Nabi menang. Dan harta-harta
Rampasan perang tu Nabi letakkan dekat satu tempat namanya Ji'ranah. Hari ni ada satu miqat kan. Kalau kita pergi Mekah ada satu miqat namanya Ji'ranah. Dekat situlah Nabi letakkan harta rampasan perang. Kenapa Nabi letak situ tuan-tuan? Sebab perang tu tak selesai. Lepas perang Hunain, dia berlaku perang Taif. Okay, sebab kalangan orang-orang musuh Nabi ni dia lari. Keluar daripada Hunain ni, dia ada yang lari ke Syam, ada yang lari ke Nakhla dan ada yang lari sampai ke Taif. Jadi Nabi kejar. Dan selepas perang Hunain ni, kalau tuan-tuan ingat lagi, Nabi banyak memberikan harta rampasan perang itu kepada orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Madinah ni jadi sedih hatilah. Dia rasa ralat. Seolah-olahnya macam Nabi ni berat sebelah. Kita dah berjuang lama dah wahai Muhammad, kamu dah menang, dah tawan kota Mekah, sekarang harta ni kamu bagi pada kroni je, pada ahli keluarga. Orang Madinah terasa hati. Tapi kata Nabi SAW, mereka dapat harta, tapi kamu dapat aku. Mana yang lebih kan? Yang itu menyebabkan orang-orang Madinah ni menangis. Sebab apa? Merasakan itu lebih bernilai bagi mereka. Bukan harta, tetapi adalah diri Nabi SAW. Dan Nabi pegang pada janji, hari ini kita jadi saksi, Nabi wafat di kota Madinah. Bukan kembali ke kota Mekah. Nabi tak balik pun kampung halaman dia. Nabi tinggal sampai akhir hayat Nabi di kota Madinah. Jadinya, selepas perang Hunain ni selesai, Nabi sebut dalam riwayat At-Tabrani ni, iaitu Nabi SAW kata apa? Ijma'u man wajada 'udan falyati bihi wa man wajada hataban aw syai'an falyati bihi. Kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat tentera-tentera Hunain ni, dia kata apa? Kumpulkan semua ranting-ranting yang kamu miliki. Bawa dia ke sini dan siapa yang dapat kayu bakar, bawa juga. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi ambil lah. Kayu ranting, kayu bakar, semua dihimpunkan tuan-tuan. Lalu, kata Sa'ad bin Junadah, semua ranting dan kayu bakar yang dikumpulkan tu semua dibakar. Atas arahan Nabi, dibakar. Lalu Nabi kata apa? Atarawna hadha. Kamu tengok tak ini? Kamu tengok tak? Semua ranting-ranting ni dibakar dan menjadi abu. Fakadzalika tujma'u dhunub 'ala rajul. Kama jama'tum hadha falyattaqillah rajulun wala yudhnibu saghiratan wala kabiratan fa innaha muhsatan 'alaihi. Kata Nabi SAW, kamu tengok ranting-ranting yang dibakar ni, pokok-pokok bakar, pokok kayu api yang dibakar ni, semuanya telah jadi abu. Kata Nabi, macam itulah dosa-dosa yang dikumpulkan di hari akhirat. Semua dosa-dosa tu akan dikumpulkan kepada setiap lelaki di antara kamu. Maksudnya semua orang ni akan dihimpunkan dosa-dosanya untuk dihitung oleh Allah. Dan kata Nabi SAW, sama ada dosa itu kecil ataupun besar, semuanya akan dihitung. Oleh asbab itu, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Kerana itu, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Jangan diremehkan amal kecil ataupun amal besar. Semuanya akan dikumpulkan. Seperti mana kamu kumpulkan ranting, seperti mana kamu kumpulkan kayu-kayu api ni, kamu bakar dia, macam itulah Allah akan kumpulkan dosa-dosa kamu dan Allah akan hisap setiap amal yang kamu lakukan. Ini antara teknik pendidikan Nabi visualkan. Macam mana Nabi nak cerita amal kita dihitung kecil besar ni? Antaranya adalah melalui perumpamaan ni lah. Sahabat-sahabat Nabi bawa semua kayu-kayu mereka dibakar sampai hancur lebur, sampai jadi abu. Macam itulah amal kita di hari akhirat. Okey? Baik. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan wa wajadu ma amilu hadiran. Semua amal kamu semuanya akan dihitung dan semua amal kamu semuanya akan dihadirkan, didatangkan. Okey? Semuanya akan ditulis. Wala yadhlimu rabbuka ahadan. Tuan-tuan perhatikan ayat ni. Di sini Allah Ta'ala letakkan satu jaminan. Wala yadhlimu rabbuka ahadan. Tidak ada yang Allah Ta'ala akan aniaya walaupun seorang. Ini menunjukkan Allah tu adil. Kalau amal yang kamu buat kecil, sedikit je, Allah Ta'ala akan hisap sebaik-baiknya. Okay? Kalau amal kejahatan yang kamu buat tu walaupun sekecil, semuanya Allah akan azab sekecil-kecilnya. Ini Allah tunjukkan. Untuk tunjukkan kepada kita, iaitu seadil-adilnya Allah Ta'ala punya hisap. Cuma para ulama menyebutkan tuan-tuan, antara yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Antara yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir tuan-tuan, iaitu Nabi SAW, bukan Nabi SAW, iaitu Al-Imam Ibn Kathir kata apa?
perkataan wala yadhlimu rabbuka ahadan, sudahlah Allah Ta'ala ni tidak akan menzalimi hambanya walaupun seorang. Bahkan Allah juga akan memberikan kemaafan. Allah jugalah yang akan menghapuskan dosa. Dan Allah jugalah yang akan memberikan keampunan, juga menganugerahkan kasih sayang. Okay. Dia counter tuan-tuan. Perkataan wala yadhlim bukan sekadar tak menzalimi, tapi Allah Ta'ala akan hitung dan berikan kasih sayang dia, pengampunan dia, kemaafan dia dan keampunan dia. Contohnya apa tuan-tuan? Ada beberapa hadis daripada Nabi SAW, iaitu hadis kursi, yang mana Allah Ta'ala pernah berfirman, kata Allah Ta'ala, kalau ada seseorang yang datang kepada aku, membawa dosa sebesar dunia sekalipun, dihitung amal-amalnya tuan-tuan, dosanya sebesar dunia. Allah kata, aku akan datang kepada dia di hari akhirat dalam keadaan aku membawa pengampunan sebesar dunia juga. Dan Allah Ta'ala kata, melainkan kalau orang itu syirik kepada aku. Maksudnya, semua dosa Allah boleh berikan keampunan. Maksudnya, bukan sekadar aku tak zalimi kamu, tak aniaya kamu. Bahkan aku berikan pengampunan pula pada kamu. Asalkan kamu tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, tidak ada manusia yang akan rasa dizalimi lah di hari akhirat. Semuanya akan merasakan Allah sebaik-baik Tuhan, seadil-adil Tuhan yang akan hisap amal-amal kita di hari akhirat. Dan ada satu hadis yang lain tuan-tuan, Nabi pernah cerita, iaitu hadis Nabi SAW ceritakan, ada seorang lelaki ni dibawa di hadapan Allah untuk dihisap amalnya. Satu-satu amalnya dihisap. Lalu dipertontonkan amal dia. Okay, dipertontonkan. Satu amal ni dipertontonkan. Lalu bila dia nampak satu amal ni, lelaki ni kata apa? Ya, ini saya lakukan, dosa yang saya buat. Dan dia rasa takut tuan-tuan. Sebab dia membayangkan dia akan ke neraka Allah. Lalu Allah bukakan satu lagi amal. Tunjukkan lagi satu amal. Dan dia tengok, ini juga adalah dosa yang pernah saya buat. Dan dia dah membayangkanlah azab di dalam neraka Allah. Yang ketiga, Allah tunjukkan amal yang pernah dia buat pun adalah dosa juga. Sampai dia rasakan dia ni akan diazab di dalam neraka Allah. Lalu Allah kata apa tuan-tuan padanya? Hari ini aku memberikan kemaafan kepada kamu dan aku masukkan kamu ke dalam syurga aku. Dalam hadis ni tuan-tuan Nabi cerita, 3 amalnya dibongkarkan dan 3-3 amal itu adalah amal kejahatan. Tapi Allah memberikan pengampunan kepada si fulan. Para ulama hadis mengatakan tuan-tuan, antara sebab seseorang manusia diberikan pengampunan adalah 3 sebab. Pertama, dia tidak syirik kepada Allah. Yang kedua adalah dia tidak melakukan dosa secara, dalam hadis sebut apa tuan-tuan? Iaitu mujaharun, kata Nabi SAW. Ada satu dosa ni namanya mujaharun. Mujaharun ni artinya orang yang melakukan dosa secara terbuka. Nabi sebut dalam satu hadis, kullu ummati mu'afin. Semua umat aku ni diampunkan oleh Allah dosanya. Illa mujahirin. Melainkan orang yang melakukan dosa secara terbuka. Ini dosa yang Allah tak akan ampunkan. Satu dosa syirik Allah tak ampunkan. Satu lagi adalah dosa orang yang melakukan maksiat secara terbuka. Sebab apa? Bila dia buat maksiat secara terbuka, seolah-olahnya dia mencabar hukum Allah. Okeylah, saya minum arak ni. Kamu nak kata apa? Contohlah, dia minum arak dekat satu negara yang tidak ada undang-undang orang mukmin ke orang kafir boleh minum arak. Jadi dia minum, ni hak saya. Siapa kamu? Dia lakukan secara terbuka tuan-tuan. Itu namanya mujahirin ataupun mujaharun. Orang yang melakukan maksiat secara terbuka. Orang ni takkan dapat pengampunan. Dan yang ketiganya, iaitu orang yang tidak akan dapat pengampunan di hari akhirat ni adalah orang yang bercerita keaiban orang lain secara terbuka di dunia. Ada mengumpat, dia cerita aib orang, dia cerita salah orang, dia buka aib-aib manusia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosanya di hari akhirat. Jadinya, perkataan wala yadhlimu rabbuka ahadan, Allah tidak akan menzalimi seseorang pun manusia di hari akhirat, itu menunjukkan Allah tak akan aniaya manusia. Allah sebaik-baik Tuhan yang mengadili hukuman, dan Allah Ta'ala bukan sekadar mengadili, bahkan Allah membalasi pula dengan kasih sayang, pengampunan, kemaafan dan sebagainya. Okay. Itulah yang merujuk kepada ayat yang ke-49. Alright, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok pada ayat yang ke-50.
Perhatikan pada ayat yang ke-50. Mana? Itu pandangan para ulama. Yang mana Allah Ta'ala akan bawa, kata Nabi SAW, Allah akan hisap ada si fulan ni, 3 amalan yang Allah bongkarkan semuanya dosa. Sampai dia rasa dia ni akan ke neraka. Tapi bila Allah tutup buku amalan dia, Allah kata kamu ni adalah penghuni syurga. Sebab Allah berikan keampunan. Jadi para ulama kata, kenapa orang ni disebutkan kejahatan dia, tapi akhirnya masuk syurga? Maka para ulama kata ada 3 sebab lah. Sebab dia kumpulkan hadis-hadis daripada Nabi ni, antara 3 sebab yang manusia takkan dapat pengampunan itulah syirik, orang yang membuka aib saudaranya, dan orang yang melakukan dosa secara terbuka. Okey? Baik. Okey, ayat 50 sampai ayat 53 tuan-tuan. Okay, sebab bila Allah cerita tentang fitnah harta, terus Allah cerita tentang hari kiamat. Sebab kebanyakan kita tuan-tuan melihat harta ni adalah untuk dunia, kan? Biasa macam tu kan tuan-tuan. Harta ni dekat dunia. Tapi sebenarnya tidak. Kita akan pulang kepada Allah di hari akhirat. Kita bukan sekadar bawa bekal amal, tetapi kita akan juga bawa kesan-kesan daripada harta kita. Sama ada hutang-hutang kita ataupun infak-infak sedekah yang kita lakukan di dunia. Jadi 2 benda sentiasa diingatkan kepada kita. Jangan sebab harta kamu zalimi hak orang lain, kamu ingat kamu akan dapat azab di hari akhirat. Kerana harta kamu berhutang dengan orang lain, akan terhalang kamu daripada masuk ke dalam syurga Allah. Ada satu kisah tuan-tuan berlaku dalam peperangan Nabi. Ada seorang sahabat Nabi ni dia mati syahid. Dia mati syahid tuan-tuan. Lalu sahabat Nabi menyangka dia ni adalah ahli syurga sebab mati syahid dalam peperangan. Tapi kata Nabi SAW tidak. Dia akan terhalang daripada masuk ke dalam syurga Allah. Dia akan terhalang. Walaupun dia mati syahid. Kerana apa? Sebab ada satu harta rampasan perang. Harta ghanimah tu dia ambil yang bukan hak dia. Ada kalangan sahabat Nabi ni, dia ambil harta rampasan tu yang bukan hak dia. Walaupun dia mati syahid, dia terhalang daripada masuk ke dalam syurga Allah. Betul ada satu kisah tuan-tuan, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama. Dia ni belajar tak salah saya di Syam. Lalu dia kembali ke kota Mekah ataupun dia duduk di Mekah, dia belajar di Syam tuan-tuan, salah satu tu. Dia pinjam pen kawan dia, pinjam untuk buat nota tuan-tuan dia belajar ni. Lalu dia pun pulang ke kampung halaman ni sama ada di Syam ataupun di Mekah. Dia pulang tuan-tuan dalam perjalanan yang dah ratusan kilometer ni, baru sedar yang mana pen tadi tu tak dipulangkan. Kalau kita dekat sini bolehlah tuan-tuan, kita WhatsApp kawan kita minta halal lah pen. Kalau perlu ganti saya gantilah. Saya boleh transfer. Tapi zaman tu tak ada tuan-tuan. Abdullah bin Mubarak ni ulama besar, orang kaya tuan-tuan. Apa dia buat? Dia patah balik dan dipulangkan pen kepada kawan dia. Hanya sebatang pen saja. Ni sebatang pen saja. Tapi punyalah amanah untuk menjaga amal dia supaya tidak ada hutang yang akan berkait di hari akhirat antara manusia dengan manusia. Okay? Sebab itu saya ingat satu hadis. Nabi sebut, jangan sampai dinar dan dirham tidak akan jadi manfaat di hari akhirat. Nabi sebut hadis tu je. Untuk memberi gambaran, kalau kita ada hutang dekat dunia, selesaikan. Walaupun kita jadi miskin, selesaikan. Jangan sampai nanti dinar dan dirham tak berguna di hari akhirat. Sebab apa? Waktu tu tidak akan ada lagi gantian harta. Tapi dia akan menjadi gantian amal. Manusia akan jadi muflis lah di hari akhirat. Kita buat amal sebanyak-banyak tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang seorang-seorang datang tuntut. Oh ni hutang saya, ni hutang saya, ni hutang saya. Akhirnya yang tinggal pada kita, sudahlah amal tak ada. Kemudian digantikan pula dengan dosa. Okay? Akhirnya kita menjadi muflis di hari akhirat. Okay? Baik. Ayat yang ke-50 tuan-tuan. Allah Ta'ala sebutkan. Ini sebelum kita masuk kepada fitnah yang berikutnya. Allah cerita tentang hari akhirat lagi. Allah Ta'ala sebut. Wa idh qulna lil mala. Dan apabila kami telah katakan kepada para malaikat. Maksudnya seluruh para malaikat. Allah Ta'ala sebut. Lil malaikatis judu li adama fasajadu. Allah kata apa? Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud dekat sini adalah bererti sujud penghormatan. Kan? Dan sujud di sini adalah sebagai satu ketaatan kepada Allah. Sebab Allah perintah. Sujud. Ini perintah Allah. Kamu sujud. Lalu mereka pun sujud kepada Adam adalah kerana perintah Allah.
bukan sebagai penyembahan tapi sebagai satu perintah. Kata Allah, fasajadu. Mereka semua sujud kepada Adam alaihissalam. Perhatikan kalimah fasajadu. Fasajadu tu Allah gunakan huruf fa. Fa dekat situ namanya faful ataf. Fa dekat situ adalah faful ataf. Artinya mereka segera sujud, patuh terus. Allah kata sekali buat, terus buat. Okey? Lalu Allah kata illa iblis. Melainkan iblis sahaja yang enggan. Melainkan iblis sahaja yang enggan. Kana minal jin, kata Allah. Sebab iblis ni adalah berasal daripada golongan jin. Okay, kenapa Allah sebut iblis daripada jin? Sebab zaman tu, bukan zaman tu lah tuan-tuan. Ini sebagai satu perbezaan. Mungkin orang menyangka iblis itu adalah daripada keturunan malaikat. Sebenarnya tidak. Malaikat diciptakan daripada cahaya, manakala jin diciptakan daripada mimmarijim min nar. Kan Allah kata wa khalaqal janna mimmarijim min nar. Perkataan marijin tu tuan-tuan, kalau kita tengok api, di antara api nak ke asap tu, kita panggil apa tuan-tuan? Di hujung api tu. Api nak ke asap tu, itu namanya marijin. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat, kita nyalakan lilin lah tuan-tuan. Perkataan marijin ni, okay, Allah kata jin dan juga iblis diciptakan daripada marijin min nar. Kalau tuan-tuan tengok ada lilin ni, okay, kemudian ada api je ni kan, atas ni ada asap kan tuan-tuan. Okay. Marijin min nar tu dia duduk kat sini. Marijin min nar tu, antara hujung api nak ke asap itu namanya marijin. Sebab itu jin dengan iblis ni tak nampak. Sebab kalau api dia nampak tuan-tuan, kita nampak api. Tapi asap pun kita nampak. Tapi marijin tu adalah merujuk ke kawasan ni. Dia kawasan yang kita tak nampak. Penghujung api tu nak ke asap tu. Itu marijin min nar. Dan ini adalah penciptaan untuk iblis dan juga jin. Okey. Kalau malaikat dia diciptakan daripada nur. Dia diciptakan daripada nur. Ni daripada cahaya. Jadi Allah sebut ni sebagai membezakan. Iblis dan malaikat ni adalah penciptaan yang berbeza lah. Makhluk yang berbeza. Okay? Lalu Allah kata apa? Fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fafasaqa an amri rabbih. Dan mereka itu adalah fasaq. Fasaq. Orang kita kata fasik kan tuan-tuan, fasik. Apa maksud fasik ni? Kalau kita tengok dalam bahasa Arab tuan-tuan, fasaqa ni adalah artinya terkeluar. Okey? Fasaq ni artinya terkeluar. Ya, mana ya? Sekejap. Okey. Okey. Perkataan fasaqa ni tuan-tuan, fasaqa ni artinya terkeluar. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir, mereka menyebutkan menggunakan perkataan fasaq ni adalah terkeluar. Jadinya fasik ataupun fasaqa ni adalah derhaka tuan-tuan. Sebab apa? Dia keluar daripada ketaatan, mengingkari daripada ketaatan, dia lawan arus, lawan arus. Jadi fasaqa. Allah kata fasaqa an amri rabbih. Dia terkeluar daripada perintah Tuhannya, ataupun dia ni derhaka kepada perintah Tuhannya. Lalu Allah kata afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Okey, baik. Tuan-tuan perhatikan tuan-tuan. Kenapa Allah sebut ayat 50 ni? Sebab Allah nak bagi tahu kepada manusia, kamu jangan sampai termakan dengan cakap iblis ni. Kamu jangan sampai terikut dengan iblis ni. Sebab pertama, Allah kata dia ni diciptakan daripada api, daripada jin. Dia tak sama dengan malaikat. Dan yang kedua, Allah tanya kita, afatattakhidunahu, adakah kamu ni akan ambil iblis ni
wa zurriyyatahu, dan zuriat-zuriatnya. Tengok, iblis pun ada anak-anak tuan-tuan Tuan-tuan tahu tak, iblis, apa pekerjaan yang paling tip-top bagi iblis? Maksudnya, kalau orang jual hartanah ni grade A punya listing ni. Apa pekerjaan dia yang dia akan dapat satu tempat yang paling hebat dalam kalangan iblis? Betul. Iaitu dosa memecah belahkan ahli keluarga. Salah satunya menceraikan pasangan suami isteri. Ini pekerjaan yang paling tip-top. Kerana apa? Sebab kalau dia dosa berzina ke dosa sekian-sekian ni adalah dosa secara individu. Tapi dosa bercerai-berai ni, dia akan memberi kesan kepada masyarakat. Daripada bercerai suami isteri, kemudian anak akan benci bapa, anak akan benci mak. Kemudian sebelah suami akan benci keluarga sebelah isteri benci sebelah bapa. Jadinya tuan-tuan, lepas tu dia akan berkembang, dia akan berkait-kait. Dan ini adalah antara yang dilakukan oleh iblis. Dan dia banyak dia punya cucu-cucu dia, anak-anak dia yang akan melakukan. Sebab itu Allah pesan. Allah sebut ni sebab Allah nak bagi tahu pada kita, asal usul iblis dia adalah orang makhluk yang derhaka kepada Allah. Lalu Allah tanya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu? Adakah kau nak ambil makhluk ni dan zuriatnya auliya amin duni wa hum lakum adu, sebagai pimpinan kepada engkau selain daripada Allah? Adakah kau nak ambil makhluk macam ni jadi bantuan, pelindung, pengikut selain daripada Allah? Bi'sa lidh-dhalimina badala. Kata Allah Ta'ala, inilah amat buruk bagi orang yang zalim menjadikan ini sebagai tukaran. Patutnya jadikan Allah sebagai pelindung, tapi dia tukar tuan-tuan. Jadikan iblis sebagai pelindung. Okay? Kenapa Allah sebut iblis tuan-tuan? Sebab manusia ramai yang berdamping dengan iblis kan. Dia rasa dia lebih hebat. Baru ni saya tengok satu cerita ni. Untuk cerita drama. Ini drama lah tuan-tuan. Tapi saya tengok satu dialog ni saya rasa ekstrim juga lah dialog dia. Dia bela saka. Saka ni turun-temurun lah. Okay? Turun-temurun. Jadinya, bila anak cucu dia ni sambung, kita kata mewarisi saka ni, anak cucu yang tak tahu apa-apa asal-usul iblis ni, dia pun turun-menurun sebab apa? Sebab saka tu memberitahu pada dia, kalau selagi ada aku bersama dengan kau, kau jangan risau apa-apa. Tak ada ketakutan pun. Kau nak kaya, aku bagi kaya. Engkau nak nikmat, aku bagi nikmat. Engkau nak keselamatan, aku bagi keselamatan. Aku bagi perlindungan. Sebab apa? Iblis, dia mengambil kerja Tuhan. Sebab itu Allah sebut, adakah engkau nak jadikan ni sebagai pertukaran? Patutnya engkau berdamping dengan aku, iaitu Allah. Sekarang ni kau jadikan pertukaran, kau ambil iblis sebagai perlindungan. Tuan-tuan boleh tengok, orang-orang yang berdamping dengan iblis ni, pertama dia akan syirik dan kufur kepada Allah. Dan yang kedua, dia bersangka yang dia memiliki segalanya. Tapi pengalaman hidup saya tuan-tuan yang pendek ni, baru kita, ialah tuan-tuan lebih berusia daripada saya. Tapi sepanjang saya tengok, orang-orang yang berdamping dengan makhluk-makhluk macam ni, saka dan sebagainya, dia hanya menikmati dunia ni kejap je. Tapi dia akan merana selama-lamanya. Penghujung-penghujung hidupnya, dia tak akan rasa hidup selamat. Kita boleh tengoklah tuan-tuan, pengalaman-pengalaman kita pernah dengar orang cerita kan. Dia ni ada kebun. Sebab saya ada satu pengalaman. Kawan baik saya ni tuan-tuan, datuk dia dulu ada bela. Sebab orang dahulu kan dia ada kebun-kebun kan. Lagi banyak dia usahakan kebun, itu semua jadi tanah dia. Lagi banyak. Jadi dia ni kaya raya, keluarganya kaya raya. Memang tak nafikan, dalam kampung tu dia kaya raya tuan-tuan. Ini tak payah cerita lah. Ada satu-satu kat negeri ni. Senegeri dengan Abang Syuaib lah. Orang ni lah kawan saya ni. Jadi bapak dia memang kaya raya. Sangat kaya raya. Sebab apa? Rajin. Orang kata dia ni rajin. Tanya tak rajin pun. Dia ni ada belaan dia. Yang bekerja tu adalah belaan dia lah. Mungkin benda ni kita dengar, mengarut tak tuan-tuan? Benda ni realiti. Tapi tuan-tuan, penghujung hidup bapaknya susah. Allah Ta'ala timpakan azab. Banyak azab tuan-tuan. Ini kita tak boleh nafikan. Kita hanya dapat nikmat kejap je. Beberapa tahun saja. Tapi lepas tu merana tuan-tuan. Kalau berdamping dengan benda-benda ni. Dan yang lebih teruknya tuan-tuan, akhirnya bila harta yang dipusakai kepada ahli keluarga, anak-anak dia, semua jadi hancur. Yang abang ambil separuh jadi macam ni. Yang adik tak dapat harta. Yang ini. Dia berkait tuan-tuan. Ya, ini harta kamu. Kamu tak warisi, tak pusakai dengan cara yang betul. Menjadi dosa. Sudah jadi dosa, jadi beranak pinak tu semuanya bergaduh-gaduh tuan-tuan kerana
Ini pengalaman saya lah. Pernah jumpa dengan orang yang ada kaitan dengan benda-benda macam ni. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Sangat buruk orang yang jadikan iblis sebagai gantian. Sepatutnya kamu minta perlindungan daripada Allah, tapi kamu jadikan iblis sebagai perlindungan kepada kamu. Okey? Sebab apa Allah sebut ayat ni tuan-tuan? Kita akan tengok lepas ni, iaitu Allah Ta'ala nak bercerita berkaitan tentang kaum musyrik dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Apa nasib orang musyrik dan berhala-berhala yang mereka sembah pada ayat-ayat yang berikutnya, insya-Allah. Okey? Jadi tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan sambung pada ayat yang ke-51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 51. Bang Syuaib, dekat Zoom tu, kenapa saya tak boleh tengok yang saya paparkan tu? Saya nampak muka saya je. Saya dah semak dah, saya dah cek-cek, tak boleh buka pula. Itulah saya bergantung kat Abang Syuaib je lah. Abang Syuaib kata nampak saya okey je. Dia pause ke? Dah, itulah saya tak nampak tu. Patutlah. Saya kat sini saya dah gerak-gerak, tapi saya memang rasa terganggu lah sebab saya kena adjust kan. Cakap saya nak kena adjust tu jadi. Share kot. Saya kuliah.